Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau di mana pun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian masih berada dalam keadaan yang baik, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat kelapangan, dengan segala limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pagi ini, hari ini adalah hari yang terbaik bagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sekali lagi kita bersama-sama dengan program-program anjuran Pusat Islam Institut Pendidikan Sultan Idris yang baru bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Jadi tolong bantu share-sharekan tuan-tuan, kongsi-kongsikan, maklumkan pada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan manfaat apa yang bakal kita bincangkan pada pagi ini dapat diperolehi nikmatnya itu oleh lebih ramai orang yang berada di luar sana. Apatah lagi mungkin sebahagian daripada kita pagi ni tak buat apa-apa ya, sambil duduk-duduk. Jadi tolong kongsi-kongsikan, sharekan kepada kawan-kawan yang lain yang berada di rumah, anak-anak yang masih belum memulakan persekolahan. Mari ajak duduk sama-sama, mudah-mudahan apa yang bakal kita bincangkan, bahkan bukan hari ni, bukan hari ni ajalah, kan yang semalam, keesokan, bahkan boleh tengok dekat Facebook Pusat Islam Institut Pendidikan Sultan Idris, ada jadual penuh dah kan sebulan program-program yang dirancang. Dan kita bersama di sini setiap hari, setiap pagi, mudah-mudahan pada masa yang sama untuk kita berkongsi sesuatu yang mudah-mudahan manfaatnya dapat diperolehi oleh khususnya orang yang bercakap, apatah lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan secara umumnya. Jadi alhamdulillah dapat kita bersama-sama pagi ini. Untuk sesi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, nak sembang-sembang, nak cerita-cerita dengan tuan-tuan suatu buku nipis yang saya tulis, yang mudah-mudahan dia menjadi suatu panduan, menjadi suatu garis sempadan, menjadi sesuatu yang mungkin kita boleh jadikan sebagai ikutan. Bukan ikut apa yang saya tulis itu, tetapi apa yang terkandung di dalamnya berdasarkan daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan yang saya nak bawa kepada tuan-tuan ini adalah perbahasan yang very simple lah, orang putih kata. Mudah, ringkas, tetapi ia sangat berbekas dalam kehidupan. Walaupun perbahasannya itu simple, walaupun perbahasannya itu ringan, tetapi ia sangat terkait dengan kehidupan seharian kita. Simple dan mudah. Sebab kita nak cerita tentang jenaka. Kita nak cerita tentang lawak. Nak cerita tentang komedi. Humor. Yang saya kira tidak ada orang atas muka bumi ini yang sepanjang hidupnya langsung tidak pernah tidak berjenaka. Bahkan tidak ada orang kot saya kira atas muka bumi ini yang langsung tidak pernah tidak ketawa. Maksudnya apa? Dalam kehidupannya langsung tak pernah ketawa. Rasa tak ada orang boleh claim saya sepanjang hidup saya setakat hari ini saya tak pernah ketawa. Ataupun tak ada orang kot saya rasa tuan-tuan boleh claim sepanjang hidup saya sampai hari ini, mungkin 40 umur saya, 50 umur saya ni tak pernah buat lawak. Tak pernah buat lawak dalam kehidupan. Maksudnya itu faham kan?
Jadi tidak ada orang yang boleh mendakwa sedemikian kerana jenaka komedi ataupun lawak ataupun humor, apatah lagi impak daripadanya iaitu tersenyum, ketawa, ia merupakan sesuatu yang sangat rapat dengan kehidupan kita, sangat rapat dengan jiwa kita. Bahkan perbahasan mengenai jenaka, perbahasan mengenai lawak ini adalah perbahasan berkaitan dengan kita. Jadi pagi ini sembang-sembang tentang kita. Cerita tentang saya, cerita tentang tuan-tuan. Tetapi cerita yang kita nak bawa ini bukan hanya sekadar apa lawak yang saya pandai buat. Bukan kita nak cerita apa keistimewaan lawak yang tuan-tuan pandai buat. Tetapi kita nak tengok dalam kehidupan Nabi SAW, dalam kehidupan Nabi yang kita baca cerita Nabi-Nabi ni panglima perang, yang kita baca Nabi SAW sebagai hakim, yang kita baca cerita Nabi SAW ini sebagai ketua keluarga. Nabi SAW ini Nabi pula, Rasul pula. Jadi ada suatu tanda tanya besar berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Adakah Nabi SAW itu sepanjang hayat Nabi, Nabi pernah buat lawak? Tuan-tuan rasa macam mana? Rasa-rasalah, rasa-rasa. Sebelum baca buku ni lah, sebelum baca buku. Tuan-tuan rasalah, Nabi ni kelakar tak agaknya? Rasa-rasa tuan-tuan lah, Nabi SAW ni pandai berjenaka tak? Ataupun kita aja yang pandai buat lawak? Jadi mudah-mudahan perbahasan mudah ini, perbahasan yang simple ini, dia ada manfaat. Kerana apa? Kerana ia sangat terkait dengan kehidupan kita, berkait dengan saya, berkait dengan tuan-tuan, berkait dengan kehidupan kita keseluruhannya. Kita nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang jenaka gaya Nabi SAW. Baik tuan-tuan, sebagai mukadimahnya, bahkan sedikit tadi saya dah sebutkan gambaran umum. Bila kita sebut jenaka, jenaka ni suatu benda yang sangat hampir dengan diri kita, hampir dengan kehidupan kita, hampir dengan saya, hampir dengan tuan-tuan. Bahkan kehidupan kita sukar kot, sukar. Kalau tak keterlaluan lah, saya katakan kehidupan kita sukar untuk dipisahkan daripada lawak jenaka. Tuan-tuan yang mungkin sedang menonton di pejabat, ajak kawan-kawan tengok sekali. Kan kawan-kawan kita di pejabat, kawan-kawan kita di pejabat, student-student kita dalam kelas kita, dalam pejabat kita, kan adalah seorang dua tuan-tuan yang apa orang Melayu kata loya buruk. Orang Melayu kata loya buruk. Bukan tiga suku. Boleh kot tiga suku, lebih kurang lah, lebih kurang. Kawan-kawan kita yang loya buruk, yang memang bila dia ada tu, ialah kadang-kadang orang marah. Tapi bila dia ada tu menceriakan suasana. Bila dia ada tu pejabat kita jadi hidup. Ada gelak tawa, ada jenaka yang dia buat. Tetapi tuan-tuan, sekali-sekala dia bercuti ataupun dia sakit, seminggu tak datang pejabat, maka kehilangannya itu dirasai. Berbeza dengan kawan-kawan kita yang antisosial lah. Orang kata apa, adanya tidak menambah, hilangnya tidak berkurang. Tapi kawan-kawan yang jenis, yang itulah tadi menghidupkan suasana. Jadi bila tak ada sekali-sekala tu, kita rasa macam, kita perasan dia tak datang hari ni. Sebab hari ni office kita jadi sunyi. Kita perasan dia lama tak ada. Sebab kelas kita jadi sunyi. Kalau tidak, dia ada. Mana-mana lecturer datang masuk kelas kita, maka dialah penghibur. Ada kadang-kadang lecturer yang ialah kan sikit serius dalam perbahasannya itu. Jadi bila dia ada ni, dia menghidupkan suasana. Begitu juga dalam keluarga, anak-anak tuan-tuan, adik-beradik kita. Ada adik-beradik kita yang ni saya rasa pagi ni pun ramai nak balik kampung ni kan. Pagi ni esok esok Jumaat esok Jumaat, Sabtu, Ahad, ramai nak balik kampung ni. Mungkin ada sebahagian daripada kita ternanti-nanti bilalah si dia akan balik. Agak-agak abang yang itu balik ke tidak? Kerana apa? Bila dia ada tu keluarga jadi hidup. Bukanlah kalau dia tak ada tu mati, tentang maksud saya suasananya tu. Bila dia ada tu menjadikan suasana tu meriah, suasana itu ceria. Jadi menggambarkan bahawa
jenaka dan lawa ini dia ada kita kata apa, kesan dalam kehidupan. Jadi ada satu soalan besar yang kita tanya, yang sebelum kita mulakan perbincangan kita, adakah Nabi SAW dalam kehidupan Nabi ini berjenaka? Ataupun Nabi SAW itu yang kita gambarkan dalam pemikiran kita, Nabi SAW itu adalah seorang yang sentiasa serius mukanya. Ataupun Nabi SAW itu seorang yang bengis. Itu macam mana tuan-tuan gambarkan? Ya, tuan-tuan yang baca cerita Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ni sahabat yang kita kata garang kot tuan-tuan. Sebab tu orang musyrikin Mekah takut dengan Umar. Tuan-tuan rasa Umar buat lawak tak? Abu Bakar ni seorang yang berdasarkan riwayat-riwayat hadis sirah kan. Abu Bakar ni orang yang sensitif sehingga kan bila Abu Bakar jadi imam maka basah janggutnya dengan air mata. Osman orang yang lembut, yang istilah kita apa, kalau tak tepat pun mudah-mudah faham. Orang yang sentimental gitu kan. Jadi sahabat-sahabat yang nama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, adakah mereka dalam kehidupan mereka ini mereka berjenaka? Ataupun mereka ni serius? Kehidupan mereka hanya serius, hanya bincang perkara-perkara besar, baik macam mana nak pergi perang, macam mana nak mentadbir negara, ataupun kehidupan mereka bagaimana? Sebab bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanatun. Contoh, tauladan, garis panduan yang kita nak ikut kehidupannya dalam kehidupan kita. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berjenaka, jadi jauh sangat kan dengan kehidupan kita. Sedangkan kita berjenaka. Kalau saya katakan kalau. Jadi kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kehidupannya hanya serius, hanya bincang benda-benda yang besar, hanya bincang tentang negara, bincang tentang ekonomi, bincang tentang pendidikan. Sedangkan seni kehidupan itu ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia biasa seperti kita ini. Kita kan tak bincang benda-benda besar pun. Kan? Kita bincang semang-semang kosong, ketawa-ketawa. Jadi kalau begitu keadaannya, jauh sangatlah kita ini daripada kehidupan Nabi SAW. Sedangkan Nabi itu rasanya tidak keterlaluan tuan-tuan. Seandainya saya katakan, Nabi SAW itu adalah manusia yang paling manusiawi. Nabi itu adalah manusia yang paling manusiawi. Nabi itu manusia yang sebenar-benar manusia. Maksudnya apa? Nabi memahami tentang manusia. Nabi ini pandai menyantuni manusia. Nabi ini pandai layan manusia. Nabi paling kasih kepada manusia. Nabi paling meraihkan manusia. Sebab itu saya, ni mukadimah awal dan mukadimah, mudah-mudahan bila saya sebutkan gambaran itu, kita ada suatu, kita kata apa, suatu pemahaman yang jelas. Bila kita sebutkan tentang Nabi SAW dan para sahabat ini, saya nak kita keluarkan daripada minda kita. Bila sebut Nabi SAW dan para sahabat ini, tuan-tuan, betul kita sebut tentang Sayyidina Abu Bakar. Kita sebut tentang Sayyidina Umar. Kita sebut tentang Sayyidina Osman. Kita sebut tentang Sayyidina Ali. Ini sahabat-sahabat yang berada pada top level. Ini sahabat-sahabat yang kalaupun tidak perfect, maka hampir perfect. Kalaupun Makkah bukan 100, mungkin 98.9%. Kan 100 tu Nabi SAW dengan maksum. Kalaupun tidak sampai 100, tapi sahabat-sahabat yang namanya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Zubair, Abu Talhah, maka ni sahabat-sahabat yang superb. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupakan Nabi SAW dalam kehidupan Nabi tidak hanya hidup dengan sahabat-sahabat sedemikian. Tidak.
Zaman Nabi SAW, dia ada sahabat-sahabat yang macam Nuaiman. Nanti kita baca siapa dia Nuaiman ni. Sahabat-sahabat yang digelar sebagai Pak Lawak. Sahabat yang macam Abdullah. Abdullah ni sahabat ni. Sehingga kan kebanyakan sahabat memberikan gelaran kepadanya Himar. Kerana apa? Kerana kaki lawak tadilah. Kerana loya buruk 24 jam. Jadi sahabat gelar dia sebagai Himar. Zaman Nabi SAW ada sahabat yang namanya Abu Mihjan Al-Thaqafi. Saya suka tuan cerita tentang Abu Mihjan ni. Di samping kita cerita tentang Abu Bakar, cerita tentang Umar, cerita tentang Osman. Maka saya selalu ulang, kalau tuan-tuan yang biasa ikut kuliah saya selalu ulang cerita-cerita sahabat-sahabat seperti sahabat yang namanya Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala. Sahabat yang bukanlah saya kata macam kita, tapi dalam kehidupan kita lah. Dalam kelas, kawan-kawan kita dalam kelas. Dalam kampung, dalam taman kita. Di ofis kita. Ada sebahagian dari kawan-kawan kita di ofis, bila bos suruh buat kerja, bos suruh buat kerja pukul 9, pukul 8 tadi siap dah kerja dia. Yang bos kata besok tugasan ni hantar, semalam dia hantar dah tuan-tuan. Ini sahabat-sahabat yang super. Tapi ada jenis sahabat-sahabat tuan-tuan di pejabat kita. Hari ni bos suruh hantar. Bos kata kerja ni esok hantar. Hantar pukul apa? Hantar pukul 5. 4:59 di WhatsApp. Bos, boleh extend tak? Sikit lagi bos, sikit lagi nak siap. Bos kata okey lah, pukul 12 tengah malam. Tuan-tuan rasa dia hantar tak? Dia kata sorry lah bos, tadi anak saya balik lambat, ada co-curriculum itu tadi, tayar saya pancit tadi. Kata bos extend boleh bos, pukul 8 pagi esok saya hantar. Tuan-tuan rasa dia hantar tak? Dia hantar tak tuan-tuan? Belum tentu tu. Jadi ada sahabat yang kita kata top level, ada sahabat yang biasa, ada yang sahabat begitu, begini. Nabi SAW hidup dengan masyarakat yang pelbagai, seperti mana kepelbagaian yang kita wujud. Ada sahabat yang hebat seperti Abu Bakar. Ada sahabat yang seperti Nuaiman, yang menceriakan hidup sahabat-sahabat lain dengan lawak jenakanya. Ada sahabat yang macam Abu Mihjan Al-Thaqafi. Tuan-tuan yang mengkaji dan meneliti hadis. Dalam hadis terkenal seorang sahabat yang namanya Ma'iz. Sahabat yang namanya Ma'iz yang pernah datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tolong sucikan diriku, tahhirni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buat salah, kesalahan aku besar, tolong jatuhkan hukuman. Nabi suruh dia balik, dia datang kali kedua. Jadi ada sahabat yang begitu kan, ada sahabat yang begitu, sahabat yang begini. Jadi kehidupan Nabi SAW itu kehidupan yang pelbagai, dengan sahabat yang macam-macam, yang rencam, kepelbagaian yang wujud, karakter yang berbeza, personality yang berbeza. Jadi Nabi hidup dalam kehidupan yang sedemikian. Dalam keadaan itu, Nabi adalah manusia yang paling manusiawi. Nabi adalah manusia yang sangat pandai menyayangi manusia, menyantuni manusia, memahami manusia. Jadi Nabi layan sahabat dengan layanan yang sangat baik. Jadi tuan-tuan, antara banyak-banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW itu, jenaka ini adalah salah satu sudut seninya kehidupan Nabi. Jenaka ini adalah satu sudut seninya kehidupan Nabi SAW. Yang mudah-mudahan bila kita bincang, bila kita cerita-cerita ini, bahkan tuan-tuan yang ada bukunya, yang tak ada nanti insya-Allah saya maklumkan mana tuan-tuan boleh dapatkan bukunya. Kita ada versi e-book ada, kita ada versi buku fizikal ada. Mudah-mudahan dia buku kecil nipis, lebih kurang 120 muka surat, menjadi panduan kepada kita bagaimana kita nak ikut Nabi SAW ni dalam bentuk interaksi sama manusia. Khususnya perbahasan saya adalah berkaitan dengan jenaka Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, bila saya melihat ramai orang telah membahaskan tentang pendidikan Nabi.
Cikgu-cikgu, kan abang-abang cikgu kita, kakak-kakak cikgu, adik-adik cikgu, kan pakcik-pakcik cikgu. Ramai orang telah membahaskan tentang pendidikan Nabi. Bagaimana Nabi itu seorang pendidik. Bahkan antara buku yang terbaik guru-guru baca, kan adik-adik guru, adik-adik guru yang bakal-bakal cikgu lah, bakal-bakal cikgu. Adalah buku tulisan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dikarang suatu buku tajuknya Ar-Rasul Al-Muallim. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik. Kan diletakkan beberapa hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kependidikan Nabi, cara Nabi mengajar. Bahkan kalau kita dalam bidang ekonomi, ramai orang kaji tentang bagaimana Nabi menguruskan ekonomi dan perniagaan, rahnu Nabi gadaikan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah muamalah Nabi. Tapi saya terfikir tentang seni kehidupan. Ni kita sebut sebagai seni kehidupan lah. Setiap hari tentang kan, kita datang pejabat, sebelum mula kerja, kita buat apa. Nabi SAW, kan Nabi datang masjid waktu subuh, Nabi sembahyang subuh, Nabi duduk seketika, kemudian Nabi balik. Maka ada ruang-ruang itu, apa kegiatan baginda sallallahu alaihi wasallam? Apa kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila saya terfikir tu, maka saya nak mulakan dengan meneliti tentang satu sudut kecil dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi itu berjenaka. Nabi itu berjenaka. Jumpa sahabat, Nabi buat lawak. Sahabat buat lawak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ketawa, Nabi ketawa. Jadi perbahasan itu perbahasan yang kecil, perbahasan yang simple, tetapi perbahasan yang sangat menarik. Jadi kita akan tengok nanti bagaimana bentuk lawak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat kita jadikan panduan kehidupan. Terima kasih tuan-tuan yang bersama-sama dengan kita pagi ini, yang baru bersama-sama dengan kita, nanti tolong bantu share-sharekan, hebah-hebahkan program di Pusat Islam UTSI ini. Share tu percuma tuan-tuan, tekan button tu je. Bahkan kuliah kita ada setiap hari ni, setiap hari kita ada kuliah, berbagai ustaz yang ditampilkan oleh Pusat Islam UTSI. Mudah-mudahan ada manfaat lah bagi yang berada di rumah. Sementara tuan-tuan kuliah kita berjalan seperti biasa. Sebab orang yang biasa berkuliah lah. Sama ada ustaznya, sama ada ustaznya ataupun orang memang tegar berkuliah. Hampir 3 bulan tak ada kuliah ni dia rasa semacam. Saya ada tuan-tuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hantar mesej, hantar WhatsApp, dia kata ustaz rindu dah. Dia bukan rindu dengan ustaz sangat. Tapi dia rindu suasana, kan suasana lepas subuh, ada kuliah subuh. Dia rindu dengan suasana lepas maghrib, ada kuliah maghrib. Walaupun kadang-kadang mungkin dia tu tidur. Bukan nak kata itulah, tapi kerana orang yang memang dah kebiasaannya, dia dah menjadikan kuliah subuh, menjadikan kuliah maghrib itu sebagai sesuatu dalam kehidupannya, jadi dia dah macam apa? Sebati lah, sebati. Jadi bila benda tu tak ada, dia rasa macam kosong. Jadi mudah-mudahan inisiatif yang dibuat ini adalah sesuatu yang baik, yang mudah-mudahan keseluruhan yang terlibat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang menganjurnya, kan ustaz-ustaznya, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama bantu maklum-maklumkan, kan share-sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain. Baik, berbalik kepada perbahasan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita tahu bentuk jenaka Nabi, keadaan kaedah jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi suatu panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok, kita renung-renung dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang minat menonton cerita, drama, filem. Sama ada tuan-tuan perasan atau tidak, dalam negara kita khususnya, antara filem ataupun drama yang tinggi sambutan ataupun bila filem tadi keluar box office, kan tiket terjual dengan jumlah yang banyak. Biasanya filem-filem itu ada elemen lawak jenaka. Nanti boleh Google lepas ni tengok berapa kutipan tiket untuk
apa namanya tu, cerita hantu Kak Limah. Balik raya ke balik rumah tu. Ni tengok hantu Kak Limah. Berapa puluh juta diperolehi. Kerana apa? Kerana tarikan jenaka yang ada di dalamnya. Ni teman-teman kawan-kawan kita yang berada di Tanjung Malim. Bila sebut Mamat Khalid. Mamat Khalid ni jadi ikon lah di Tanjung Malim. Dan filem-filem yang dihasilkan oleh Mamat Khalid. Jadi dia ada tarikan kerana apa? Dia ada jenaka di dalamnya. Elemen humor. Jadi dia bukan, walaupun saya sebutkan tadi dia benda yang simple, tapi dia bukan sesimpel itulah. Kan kalau sesuatu yang boleh mendatangkan tarikan, dia bukan benda yang boleh kita abaikan. Maksudnya perlu ada penelitian tentang perkara itu. Bahkan tuan-tuan yang minat dengan kuliah, yang minat dengan kuliah ceramah-ceramah. Negara kita baru-baru ni kehilangan antara tokoh pendakwah, tokoh penceramah, bahkan bahagian yang seusia dengan saya, kita membesar dengan kaset-kaset kuliahnya, iaitu almarhum Datuk Ismail Kamus. Generasi terdahulu dan generasi sekarang, saya kira bila sebut Ustaz Ismail Kamus, suatu tokoh ikon yang kita ingat, bahkan sebahagian besar daripada kita mengingat dia kerana jenaka yang dibawa dalam kuliah-kuliah. Almarhum Datuk Ismail Kamus dikenali sebagai seorang pendakwah yang humoris. Dia ada elemen humor dalam dakwah. Jadi menyebabkan dia ada kedudukan yang tertentu dalam masyarakat. Apatah lagi kalau saya sebut Ustaz Azhar Idrus. Ramai peminat-peminat Ustaz Azhar Idrus. Kerana apa? Elemen itu menjadi tarikan. Elemen humor, lawak jenaka itu menjadi tarikan dalam masyarakat. Siapa lagi? Ustaz Somad. Ustaz Somad. Ustaz Abdul Somad. Dengan lawak jenaka. Jadi menjadi tarikan kepada orang untuk melihat, menonton. Bahkan kalau yang seusia dengan saya, tuan-tuan, kalau di Indonesia, dia ada seorang tokoh ikon. Bahkan saya kira sehingga hari ini tidak ada yang setara dengan dia, sama macam Datuk Ismail Kamus tadi. Kalau yang seusia dengan saya, sebaya dengan saya, tuan-tuan mungkin ingat Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau tuan-tuan yang pandai Google, pandai YouTube ni, saudara-saudara yang pelajar-pelajar kita, tuan-tuan, nanti tengok balik tu, tengok YouTube, Kiai Haji Zainuddin MZ. Bila tuan-tuan mendengari hampir keseluruhan kuliah-kuliah Kiai Haji Zainuddin MZ, tuan-tuan akan perasan sebahagian besar daripada lawak-lawak jenaka yang diketengahkan oleh ustaz-ustaz hari ini berasal daripada dia. Tunggu tuan-tuan. Dia ada karakter yang sangat istimewa. Dia ada personality yang khusus, special untuk dia. Sama macam Datuk Ismail Kamus. Bagian daripada lawak-lawak yang dibawa oleh ustaz-ustaz hari ini, ketengahkan ustaz hari ini, tidak keterlaluan. Saya katakan bahawa Ustaz Ismail Kamus buat lama dah. Kiai Haji Zainuddin MZ buat lama dah. Kedua orang ni dijadi ikon, jadi tokoh kerana apa? Kerana ada elemen humor yang diterapkan di dalam dakwahnya, menjadikan ia diingati oleh masyarakat. Walaupun jenaka ni benda yang simple, benda yang mudah, tetapi ia sangat berkaitan, bahkan ia menjadi suatu daya penarik untuk orang melihat, orang menonton, begitu juga dengan mendengarnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan awal ni kita sebutkan bahawa bila kita sebut jenaka ni dia adalah benda yang sangat fitrah sekali dalam kehidupan manusia, sangat terkait dengan kehidupan manusia. Bahkan bila kita sebut manusia ni melingkungi kan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi jenaka juga ada dalam kehidupan Nabi, ada dalam kehidupan para sahabat. Cumanya yang kita nak tengok adalah adakah jenaka yang kita buat itu selari dengan jenaka yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Adakah jenaka yang kita buat sama dengan jenaka yang dibuat oleh para sahabat ataupun sebaliknya.
Kerana kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi SAW, ni mukadimah dulu tuan-tuan, insya-Allah. Nanti lanjutnya kita cerita dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Sebab nanti bila kita teliti beberapa hadis Nabi SAW, ada perkara-perkara yang Nabi larang sahabat-sahabat daripada melakukannya walaupun ia dalam bentuk jenaka. Ada benda jadi jenaka, lawak. Tetapi Nabi SAW melarang sahabat-sahabat daripada melakukannya. Supaya kita nak faham bahawa bila kita sebut jenaka, bukan keseluruhan jenaka itu dibolehkan kerana Nabi itu berjenaka. Tetapi bila kita sebut jenaka, jenaka ni dia ada pembahagian jenaka yang dibolehkan, jenaka yang tidak dibolehkan. Ada jenaka yang jatuh hukum haram, ada jenaka yang jatuh hukum makruh, ada jenaka yang sunat dibuat, ada jenaka yang hukumnya harus. Ataupun secara mudah kita katakan, bila jenaka ini adalah terhasil daripada perbuatan manusia, jadi setiap perbuatan manusia itu akan dihukum dengan 5 perkara. Sama ada perkara yang dibuat tadi hukumnya wajib. Ada tak jenaka yang wajib? InsyaAllah nanti kita bincangkan. Ataupun perbuatan yang dibuat itu jatuh hukum haram. Ada tak jenaka yang diharamkan? Itu pun akan kita tengok. Ataupun perbuatan manusia tadi jatuh pada hukum makruh. Nanti kita ada tak jenaka yang hukumnya makruh? Ataupun perbuatan manusia itu jatuh pada hukum sunat. Dan akhir sekali, apa dia? Harus. Lupa tentang pagi ni. Harus. Jadi wajib, haram, makruh, sunat ataupun harus. Setiap perbuatan manusia ni dia akan jatuh pada 5 hukum ini, 5 perkara ni. Jadi tak kala jenaka itu adalah perbuatan yang terhasil daripada manusia, maka ia turut dihukum dengan 5 perkara. Jadi jenaka yang dibuat tadi mungkin boleh jadi jenaka yang wajib. Ataupun dalam keadaan tertentu, jenaka yang dilakukan tadi jatuh hukum haram. Ini sebagai contohnya berjenaka dengan perkara-perkara yang melibatkan akidah, berjenaka dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, berjenaka dengan perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah seseorang, berjenaka dengan perkara yang syirik, murtad, mempersendakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan, saya kira ramai dapat ni. Ada orang share dalam grup WhatsApp kita, share dalam Facebook kita. Dia konon tuan-tuan, dia buat konon gambar-gambar seolah-olah ada orang perempuan tadi sembahyang pakai telekung. Dia pakai telekung tu kan. Dia pakai telekung tu, dia sembahyang, angkat tangan, takbir, sembahyang. Sepatutnya dia rokok ke depan. Tiba-tiba dia rokok ke belakang. Sebab telekung tu menghadap ke depan. Patutnya rokok tu depan lah kan. Tapi dia rokok ke belakang. Jadi kita yang tengok ni, orang kampung saya kata terkekeh-kekeh gelak tuan-tuan. Ketawanya tu berdekah-dekah. Kita kata apa punya lawak. Patutnya rokok depan, rokok ke belakang. Tuan-tuan tak pernah tengok. Bukankah ia termasuk dalam perkara mempersendakan ibadah? Ini benda yang dilarang dalam agama. Jenaka itu dibolehkan. Nabi SAW itu berjenaka, sahabat itu berjenaka. Tetapi jenaka itu ada garis panduan. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada yang hukumnya sunat, dan ada kalanya tuan-tuan hukumnya adalah harus, kadar harus. Harus maksudnya biasa ajalah. Buat pun tak ada apa-apa, tak buat pun tidak menjadi apa-apa masalahnya. Jadi jenaka itu terkandung dalam perkara-perkara yang kita sebutkan. Baik. Kemudiannya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekadar mukadimah untuk kita mengetahui latar belakangnya dulu. Kenapa kita bahaskan. Jadi bila kita cerita tu baru nampak, oh memang kena baca. Oh memang kena tahu ni. Oh selama ni ingat boleh hentam kromo tu. Boleh hentam kromo je berjenaka. Boleh buat itu. Rupanya jenaka pun ada garis panduan. Seminggu dua ni orang sibuk cerita tentang SOP tuan-tuan kan. Jadi rupanya jenaka pun ada SOP kena ikut. Jangan menyebabkan jenaka tadi menjadikan akidah kita tergelincir. Jangan sampai jenaka kita tadi menyebabkan secara tidak sengaja kita mempersendakan ibadah. Apatah lagi kalau dalam bab hukum fiqh kan, berjenaka menceraikan isteri, berjenaka dalam nikah kahwin, berjenaka ketika berjual beli.
Keseluruhan itu saya bincangkan secara ringkas dalam buku ini supaya paling tak jadi panduan. Contoh tuan-tuan, ada orang dia baru beli kereta baru. Dia beli kereta baru. Kawan dia pun kata, "Oh, cantik kereta kau. Cantik kereta kau." Dia pun kata, "Kau nak? Kalau kau nak, aku jual 20 sen. Kalau kau nak, aku jual 20 sen." Kawan kata, "Okey, saya jadi nak ambil 20 sen." Sungguh-sungguh ke jenaka? Macam mana tuan-tuan? Dia berjenaka kan? Oh, takkanlah X70 20 sen. Dia berjenaka. Tetapi dalam hukum fiqh, adakah jenaka itu dikira atau tidak? Ha, itu kan kena penelitian, perbahasan, perbincangan yang perlu untuk diperhalusi. Kalau dalam bidang munakahat, maka dia ada perkara-perkaranya. Dalam bidang muamalat ada perkara-perkaranya. Begitu juga kalau orang berjenaka dalam bab jinayah. Apa contohnya tuan-tuan? Dia mencuri. Ini suka saya ingatkan, suka saya sebut. Kadang-kadang tuan-tuan, ahli jemaah masjid, jangan curi, apa namanya tu, kunci motor kawan. Dia bukan nak curi. Kawan tadi semayang, ada tengah-tengah masjid tuan-tuan. Sebab jemaah ni, kadang-kadang dia malah letak dalam poket, dia punya kunci tu. Jadi dia pun letak dekat tempat sujud. Setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau, ahli jawatan kuasa buat inisiatif. Di belakang tu dia buat letak satu board. Jadi mana-mana jemaah datang, boleh gantung kunci. Ada saya tengok surau-surau tu. Bila datang kuliah di suraunya tu, dia ada board belakang tu, tempat gantung kunci. Ada setengah-setengah kawan nak pedajal kawan dia. Dia ambil kunci tadi. Dia ambil kunci, dia letakkan dalam poket. Dia nak curi ke? Tak, dia tak nak curi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya berjenaka. Tetapi perbuatan mengambil hak orang dengan tujuan menghilangkannya. Mengambil hak orang maksudnya dalam penjagaannya dengan tujuan menghilangkannya, maka dianggap sebagai mencuri. Tapi kawan tadi diambil bukan niat untuk menghilangkan. Niatnya adalah untuk bergurau. Jadi apakah pandangan hukum fiqh terhadap orang yang bergurau menghilangkan barang orang lain? Ataupun tuan-tuan, itu tak berapa ganas. Dia cuma ambil kunci motor. Tengah-tengah tempat dengan motor-motor lesap. Kawan tadi keluar surau, tengok hilang motor. Hilang motor dia. Habislah tuan-tuan kelang kabut lah, manalah motor saya. Dah buat pengumuman dah. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ambil motor saya, tolong pulangkan segera. Sebelum saya ulang balik apa yang bapak saya buat dulu. Jadi jawatan kuasa masjid risau dah. Pun tanya, bapak kamu dulu motor hilang, dia buat apa? Apa kata orang tadi? Tak buat apa-apa, dia balik jalan kaki aja. Bukan tu nak cerita. Kawan tadi keluar daripada surau, keluar dari masjid, motornya hilang. Macam mana? Apa perasaannya? Motor dia hilang. Kesianlah orang tua tu dia jalan kaki daripada surau balik ke rumah 2 kilometer. Dah peluh-peluh ketiak. Sampai rumah. Elok motor tadi parking depan rumah. Siapa punya kerja? Rupa YouTube Bilal dah pakat dengan orang rumahnya. Nak buat surprise party. Gitu dia. Hilang motor, jalan kaki 2 kilometer. Dah peluh-peluh dah. Tengok motor di depan rumah. Buka-buka pintu gelap pula. Tiba-tiba langkah, Assalamualaikum. Happy birthday to you. Keluar dari belakang. Dia hilangkan motor tadi bukan tujuan dia nak mencuri. Tetapi di sana ada pandangan fiqh berkaitan dengan apa hukum orang menghilangkan barang seseorang, menghilangkan sesuatu dengan tujuan untuk bergurau. Jadi sekali lagi saya ulang, perbahasan kita ini adalah perbahasan yang mudah, perbahasan kita ni perbahasan yang simple, perbahasan kita ni perbahasan yang ringan-ringan.
tetapi ia sangat berkait dengan kehidupan kita, kerana jenaka ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dengan kita. Bahkan yang keduanya, bila kita dah faham yang itu, kita perlu ingat juga tatkala ia terkait dengan kehidupan kita, maka setiap perkara, setiap perbuatan ataupun setiap benda yang terhasil daripada perbuatan manusia, maka ia akan terlibat dengan hukum-hukum yang tertentu. Kalau bercakap begini, apa hukumnya? Melakukan begini, apa hukumnya? Hukum tadi 5 perkara yang kita sebutkan, sama ada dia wajib, haram, makruh, sunat ataupun harus. Jadi jenaka pun akan kita timbang dengan 5 neraca itu. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang dah cerita pagi ini. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapat manfaat daripadanya, dapat kefahaman berkaitan dengannya, berkaitan dengan sebahagian kecil daripada perkara yang ada yang ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana jenaka baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir sikit-sikit sebagai akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dalam membahaskan berkaitan dengan jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dalam bidang jenaka ataupun dalam penelitian hadis-hadis berkaitan dengan jenaka. Sebab bila kita kaji tentang kehidupan Nabi, mengkaji kehidupan Nabi ini maksudnya sama ada mengkaji perbuatan Nabi, mengkaji kehidupan Nabi ini, atau sama ada mengkaji apa yang Nabi sebut, percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi percakapan dan perbuatan itu adalah sunnah. Jadi sebab itu tajuknya letak tu pengajian sunnah. Kerana jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia terhasil sama ada jenaka yang datang dalam bentuk perbuatan. Jadi dia jadi hadis fi'liyah. Hadis fi'li. Maksudnya apa yang Nabi buat, jenaka Nabi itu dari sudut perbuatan. Apa contohnya? Nabi peluk, Nabi cium, Nabi tucuk perut sahabat, Nabi jeli lidah kepada Husain. Ini hadis-hadis berkaitan dengan perbuatan. Dan ada kalanya, bahkan yang banyaknya, Nabi SAW itu berjenaka dalam bentuk perkataan. Nabi sebut, Nabi cakap. Jadi dia datang dalam bentuk hadis yang Nabi SAW utarakan, sama ada yang Nabi cakap ataupun yang Nabi perbuat. Jadi insya-Allah kita akan meneliti hadis-hadisnya itu. Kita akan sebutlah hadis ini pandangan para ulama. Sebab tuan-tuan, bagi saya lah, ni pandangan peribadi saya, bila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW ini, bukan hanya sekadar kita melihat apa hukum yang dapat daripada hadis. Bila kita baca hadis Nabi SAW, apa istifadah dari sudut tadilah peraturan kehidupan daripada hadis Nabi SAW. Tetapi bahkan dari sudut pandangan peribadi saya, bila kita membaca, meneliti dan mengkaji hadis, ia seolah-olah kita menerjah masuk ke dalam kehidupan Nabi SAW. Kerana hadis tu datang dalam bentuk hadisnya tu kan, hadisnya. Sebagai contohnya hadis Nabi SAW tu, Nabi bercakap, itu kan hadisnya. Tetapi kebanyakan hadis itu datang dalam latarnya. Sebagai contohnya ada satu hadis Nabi SAW, Nabi datang semayang di masjid, Nabi duduk, semayang subuh, Nabi duduk, kemudian Nabi sampai waktu duha. Kemudian Nabi keluar, kan Nabi SAW itu keluar, Nabi menemui para sahabat, dan sahabat ketika itu sedang bercerita tentang kisah-kisah lucu, kisah-kisah jenaka yang pernah mereka ketahui ketika mana zaman jahiliah. Jadi apa latarnya tuan-tuan? Kita faham bukan hanya sekadar meneliti fokus jenakanya itu, tapi kita dapat faham Nabi SAW, Nabi itu ada waktu bersosial. Ya tak gitu kan? Nabi semayang, Nabi duduk sampai waktu duha, Nabi keluar masjid, sahabat-sahabat sedang duduk-duduk. Jadi Nabi itu bersama dengan sahabat. Hadis Usaid bin Khudair radhiyallahu taala, Nabi cocok perut dia. Kan Nabi dia berjenaka tuan-tuan, Nabi cocok perut dia. Kemudian dia kata apa? Ya Rasulullah, aku nak balas. Nabi kata, silakan. Apa kata Usaid bin Khudair? Dia kata, Rasulullah, tadi
Aku tak pakai baju. Waktu kamu cocok baju perut aku tadi, aku tak pakai baju. Jadi apa yang tuan-tuan, yang kita belajar dari sudut sosiologinya, dari sudut kehidupannya, bukan hanya sekadar meneliti hadisnya itu. Nabi SAW lepak dengan sahabat, ada sahabat ni hanya pakai kain, ni tak? Sahabat ni pakaiannya begini. Ataupun dengan bahasa mudah saya kata, macam kita lepak-lepak dalam di rumah lah tuan-tuan. Kan, di rumah, di tangga. Ada yang kawan-kawan kita pakai pelekat dia. Baju tak pakai. Ada yang pakai pagoda aja. Jadi, tatkala kita meneliti hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar melihat hukumnya, peraturannya, tetapi kita nak menerjah masuk ke dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kata apa, dari sudut sosiologi tadi kan, kehidupan, persekitaran kehidupan tersebut, keadaan sahabat, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sesuatu yang interesting, sesuatu yang sangat menarik daripada perbahasan hukum yang mungkin sebagian orang melihat perbahasan yang kering, tetapi kalau kita membahaskan hukum, kita bawa latarnya sekali, menjadikan perbahasan itu hidup, seolah-olah kita menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba masuk dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cuba menggambarkan kehidupan itu. Jadi mudah-mudahan itu akan kita teliti satu demi satu hadis-hadisnya, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, dan begitu juga ada manfaat untuk tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa untuk pagi ini sekadar itu sahaja dahulu. Untuk mukadimahnya, insya-Allah kita bertemu dalam siri-siri yang akan datang. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama bantu share, bantu forward-forwardkan. Mungkin ada yang ambil link dan letakkan dalam grup-grup WhatsApp. Mudah-mudahan segala apa yang tuan-tuan buat diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang banyak. Sekadar itu, insya-Allah bertemu lagi dalam kuliah akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.